Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim lana bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Covid seperti ini kita juga masih lagi dapat bertemu di dalam majlis ilmu, walaupun tidak bersua muka tapi dapat bersua muka melalui alam maya ini. Mudah-mudahan program atau cara yang dilakukan oleh para mana-mana masjid seperti Masjid Muhajirin ini akan memberi manfaat kepada kita dan mendatangkan faedah kepada kita yang dahaga untuk menuntut ilmu. Hari ini atau pagi ini saya akan bercakap tentang kelebihan berfikir. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa keistimewaan yang Allah cipta kita sebagai makhluk yang bernama manusia ialah dengan adanya akal. Akal yang Allah kurniakan kepada kita digunakan untuk berfikir, untuk mendapatkan hakikat yang sebenar atau sesuatu yang baik atau yang lebih baik. Kita perhatikan banyak kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh manusia. Seperti sekarang ni kita lihat, kita kalau dahulunya bila masjid ditutup tak ada peluang untuk kita mengadakan kuliah-kuliah seperti ini. Tapi sekarang masjid ditutup sekalipun, tapi kita dapat menggunakan alat-alat komunikasi yang baru yang boleh dipancarkan ke seluruh negara, yang boleh dinikmati dan didengar atau dimanfaatkan oleh setiap orang yang ingin. Itu adalah hasil daripada pemikiran orang-orang yang berusaha untuk menjadikan kemudahan bagi setiap sesuatu. Kalau dahulunya sebagaimana kita ketahui, jamaah yang nak pergi ke menunaikan haji makan masa yang lama. Perjalanan pergi daripada Singapura ke Jeddah makan 15 hari, pulang pun 15 hari kerana menaiki kapal yang jalannya tidak seberapa. Tapi sekarang dengan adanya kapal terbang yang boleh membawa jamaah dalam masa yang lebih singkat lagi, pergi saja lebih kurang 8 jam dah boleh sampai, balik pun begitu, jadi jumlah yang mereka berada di sana menjadi kurangan. Itulah kelebihan orang-orang yang berfikir, yang menggunakan akal untuk mencari sesuatu kebaikan untuk masyarakat dan untuk penduduk dunia sejagat. Jadi dalam kitab tulisan Al-Imam As-Suyuti iaitu Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub menerangkan makna berfikir itu ialah menggerakkan hati memandang sesuatu untuk mencari yang baik atau yang lebih baik. Jadi bila kita ada masalah atau kita memikirkan sesuatu untuk membuat projek dan sebagainya, kena berfikir dan mengatur beberapa perancangan. Kita tak boleh menafikan bahawa berfikir itu adalah sesuatu yang baik. Kita tengok doktor atau hakim yang menjadi hakim untuk membicarakan satu-satu perbicaraan, dia mendengar pandangan-pandangan ataupun keterangan-keterangan daripada dua belah pihak, daripada pihak pendakwa dan dari pihak yang didakwa. Kedua-dua penerangan itu atau keterangan itu bercanggah antara satu sama lain. Di sinilah letaknya kepintaran berfikir bagi seorang hakim untuk membuat keputusan, dan daripada pemikiran dan pengolahan otaknya itulah seseorang hakim itu akan dapat membuat keputusan yang dirasakan adil untuk kedua belah pihak. Kerana hakim syar'i terutamanya, dia tentu akan berfikir bahawa keputusannya ini melibatkan dirinya di hari akhirat kelak. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maksudnya ada 3 jenis hakim di dunia ini atau jenis kadi, 2 di dalam neraka, 2 golongan di dalam neraka, 1 golongan di dalam syurga. Jadi tentulah hakim-hakim syar'i yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu berfikir panjang, berfikir bagaimana nak membuat satu-satu keputusan. Kalau dia buat sembarangan, bermakna dia menempah dirinya untuk masuk dalam neraka. Sebab itulah dia membuat keputusan yang bijak, berfikir dengan secara mendalam dari semua angle, dari semua sudut, mana kebenaran yang disampaikan oleh para
para pendakwa ataupun orang yang kena dakwa. Dari situ barulah dibuat keputusan sama ada sabit kesalahan atau sebaliknya. Itu semua adalah disebabkan berfikir. Kalau buat sembarangan, tentulah. Sebab itu kita tengok sebahagian pasangan-pasangan suami isteri yang mendirikan rumah tangga gagal meneruskan hubungan yang baik antara satu sama lain kerana mereka mengenepikan berfikir. Mereka lebih mementingkan soal perasaan. Perasaan sebagaimana kita ketahui dia tidak boleh membawa kepada keadilan. Kerana dia bukan berfikir, dia kerana ikut perasaan. Kalau marah, nak marah keputusannya adalah pukul dan sebagainya. Tapi berfikir lain ceritanya, banyak sudut yang dipikirkan. Jadi kalaulah suami dan isteri yang ada dalam rumah tangga menggunakan akal fikirannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, tentulah tak akan terjadi pergaduhan besar, jauh sekali daripada perbalahan dan perceraian. Sebab itu berfikir adalah sesuatu yang penting. Kerana Imam Suyuti pun mengatakan bahawa untuk mencari sesuatu yang baik dan atau yang lebih baik, Allah SWT mengingatkan kita supaya pentingnya kita berfikir di dalam suratul A'raf ayat 184 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai' wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Artinya, tidaklah mereka iaitu orang-orang kafir Mekah memandang sambil memikirkan tentang kerajaan-kerajaan tujuh betala langit dan bumi dengan segala keajaiban dan keindahan yang terdapat pada kedua-duanya dan segala sesuatu yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala sedangkan ajal mereka ialah hampir tiba. Jadi maksudnya kita digalakkan atau digesa oleh Allah SWT agar lihatlah supaya kita melihat kerajaan langit dan bumi, bagaimana langit dicipta dan bagaimana bumi dicipta, bagaimana diuruskan dan ditadbirkan. Langit yang berdiri dengan tegak tinggi itu tanpa tiang dan sebagainya, dan bumi yang seluas mata memandang ini semua dicipta oleh Allah untuk kita. Dan kita juga digalakkan ataupun diingatkan supaya pandanglah segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, siapa yang jadikan, bagaimana ia terjadi, supaya dengan demikian kita menambahkan ilmu iman kita kepada Allah SWT, dan dengan demikian juga menjadikan kita akan ingat bahawa ajal kita juga ditentukan oleh Allah SWT kerana pikiran kita berpusat kepada kerajaan Allah SWT, kekuasaan Allah ataupun kebolehan Allah SWT. Ayat itu maksudnya jika mereka memikirkan tentang keindahan kejadian pada kedua-duanya, iaitu kedua langit dan bumi, nescaya mereka memperoleh petunjuk mengenai hikmah Allah Ta'ala dan kudratnya yang maha sempurna. Memang begitulah keadaannya. Bila kita banyak berfikir, kita akan dapat mengetahui tentang kebesaran Allah dan kekuatannya. Kurang berfikir, lebih lagi kalau hanya memikir sesuatu yang membawa kepada hiburan saja, ini akan melemahkan fikiran kita, melemahkan peringatan kita dan melemahkan juga pemahaman kita kerana kita hanya fikir sesuatu yang lara ataupun yang sia-sia saja. Dan diriwayatkan dari Abu Sulaiman bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tafakkuru fil akhirati yurithul hikmah wa yuhyil qalbu wa at-tafakkuru fid dunya hijabun 'alal akhirah. Sebenarnya berfikir itu dalam banyak bidang yang mesti kita fikirkan. Bidang yang paling utama sekali disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya memikirkan tentang akhirat, mewariskan hikmah dan menghidupkan hati. Memang betul lah kalau kita fikir tentang hikmah hari akhirat dan kita tahu apa yang akan berlaku di hari akhirat, akan menjadikan kita orang yang sentiasa berjaga-jaga daripada tergelincir buat maksiat. Kerana kita tahu bila kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah SWT, ada balasan dan ada perkiraan di hari akhirat. Dan kita tahu satu masa kita mau tak mau tentu kita akan dijemput untuk sampai ke akhirat juga. Baik orang alim, orang awam, doktor atau para saintis dan sebagainya, semuanya akan mati dan kembali kepada Allah SWT. Segala apa yang dilakukan di dunia semua akan dipertontonkan pada hari akhirat. Yang baik akan dibalas dengan yang baik, yang kurang baik akan dibalas setimpal dengan apa yang dilakukan di dunia ini. Jadi bila kita memikirkan soal agama, soal langit dan bumi, soal Allah SWT, menjadikan diri kita menjadi orang yang alert ataupun yang sentiasa berjaga-jaga
daripada melakukan kerosakan di dunia ini. Kerana kebanyakan yang melakukan kerosakan di dunia ini, yang buat maksiat, yang tak ingat, yang buat maksiat dan buat kerosakan dalam rumah tangga dan sebagainya, datangnya daripada orang yang tak ingat kepada ajaran-ajaran Allah. Kita lihat berapa ramai pasangan-pasangan yang mendirikan rumah tangga, tapi oleh kerana tak mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh agama, maka rumah tangganya selalu jalan dan berlaku perceraian. Berlaku perceraian bukan kerana apa, tapi kerana tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tak kenal Allah SWT. Bila tak kenal Allah SWT, tak tahu apa balasan yang akan ditimpa olehnya apabila dia melakukan perkara yang tak baik. Sebab itu dia fikir kekuatan yang ada pada diri dia itulah kekuasaan. Lupa dia bahawa kuasa mutlak ialah Allah SWT. Sebab itu orang yang rasa dirinya besar, yang rasa dirinya kuat, dia boleh buat apa saja terhadap pasangannya, kerana dia tak menyangka dan dia tak terfikir pun bahawa apa yang dilakukannya akan ditanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Ini adalah akibat kurang berfikir tentang alam akhirat ataupun alam keagamaan kita. Ingatlah bahawa setiap sesuatu itu ada penyakitnya, dan setiap penyakit itu ada pula ubatnya. Penyakit hati ialah lalai dan ubatnya ialah berfikir. Betul lah. Kalau kita selalu lupa, lalai, ingat ikut hati saja, tak fikir dan sebagainya, kita akan dihanyutkan oleh kehendak hati. Dan biasanya hati itu, kalau hati itu tak bersih, dia akan digoda oleh syaitan supaya melakukan perkara yang bertentangan dengan syaitan. Kerana berfikir itu menerangkan mata hati, yang dengan itu dapat dilihat kebaikan dan keburukan, yang bermanfaat dan yang mudarat. Sebab bila kita fikir, sebelum kita buat, kita akan fikir akibatnya, apa yang akan jadi. Kalau kita nak mencuri umpamanya, kemudian ditangkap, akibatnya kita dimasukkan dalam penjara. Dan kalau kita melakukan perzinahan umpamanya, kalau ditangkap kerana merogol dan sebagainya, akibatnya juga akan dipenjara dengan lebih lama. Kalau ikut hukum Islam, ada had yang tersendiri. Dan kalau kita tidak jalankan tanggungjawab dalam rumah tangga kerana kita rasa kita sebagai ketua keluarga yang mencari rezeki, kita yang berpendak lelah mencari rezeki kenapa nak bagi orang lain, ada akibat yang kita akan terima. Akibatnya tidak lain ialah tidak ada kebahagiaan. Dan di hari akhirat kalau tak sempat bertaubat, tak betul-betul bertaubat nasuha, akan diazab oleh Allah SWT kerana kecuaiannya, kerana kurang berfikir. Kalau berfikir tak ada masalah. Orang-orang yang ditangkap atau yang ditahan kerana menagih dada umpamanya, mereka ini juga adalah orang-orang yang tidak berfikir. Bila masuk ke dalam pusat tahanan dada, barulah fikiran tu agak mula digodam lah, diingatkan kerana adanya para asatizah yang dihantar oleh pihak MUIS ke pusat-pusat tahanan sana, dan mereka tu diwajibkan menduduki kelas agama seminggu 2 kali di pusat tahanan. Jadi bila mereka selalu dapat dengar apa yang disampaikan oleh para asatizah yang mengajar di sana tu, mereka berfikir. Sebab itu sebagainya bila yang ditahan di sana lebih lama, dia pandai mengaji, pandai berazan dan sebagainya. Tapi sebahagiannya bila dah keluar daripada pusat tahanan, tak mencari ustaz lain pula untuk mengajar, sambung pelajarannya. Jadi bila dia tak cari orang lain, dah kurang lagi berfikir, tak ingat lagi semua apa akibatnya kalau umpamanya dia melakukan ini. Jadi ketagihan tu kembali semula dengan tak fikir. Dengan menagih semula, kemungkinan dia akan kena tangkap, kena kurung lagi, yang tentu sekali dikurung di sesuatu yang tak bebas bagi manusia. Tak fikir. Sebahagiannya digunakan fikirannya ketika dia belajar di dalam pusat tahanan. Bila dah luar, dia pergi ke masjid-masjid yang berhampiran dengannya, tanya dengan MRO di masjid sama ada kelas-kelas agama yang mana yang sesuai untuk diduduk. Jadi dia ikut. Jadi dia dah berfikir, tak mau balik lagi. Macam ada satu orang lelaki dah umur 58 tahun dan dekat 60 tahun lah, baru nak kahwin. Saya kata, kenapa tak kahwin lama-lama, dah lama begini? Kat dalam. Dalam mana? Dalam rumah ke? Alah, ustaz tak tahu tu dalam mana. Saya kata dalam penjara. Ini dah lah ni, saya nak terkam aja. Kata betul. Habis sekarang ni dah keluar ni macam mana? Saya tanya lagi, berapa lama kat sana? Oh, banyak kali.
Dan lebih 8 kali keluar masuk 2 tahun, 3 tahun, 6 bulan, 3 bulan, bergantung pada jumlah dadah yang diambil lah ya. Jadi sekarang ni betul-betul dah taubat. Nampaknya begitulah, saya dah berfikir panjang, takkan selama-lamanya duduk dalam keluar masuk aja. Orang lain, kawan-kawan yang sebaya dengan saya dah ada cucu, dah ada anak, dah ada menantu, dah ada cucu, mereka bergembira dengan cucu. Saya kahwin pun belum. Jadi pada saya, pada fikiran dia kata dengan bernikah ini menyelamatkan diri dia daripada melakukan perkara yang jijik, yang jijik ini. Mudah-mudahan dia dapat dipimpin oleh isterinya, seorang janda, dah biasa kahwin. Jadi mudah-mudahan lah, dalam rumah tangga pun sama ada, mudah-mudahan baiklah pasal dia dah fikir. Jadi semua hasil fikiran tu. Jadi berfikir itu mesti ada orang yang memberikan sesuatu untuk difikir. Sebab itu Imam Suyuti mengatakan, cari yang baik atau yang lebih baik. Jadi orang seperti ini kita pujilah kerana dia cari yang lebih baik. Kita doakanlah mudah-mudahan niat dia untuk menjadi untuk menjadi orang yang baik, insan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikekalkan dengan syarat, saya kata dengan dia senantiasalah duduk dalam majlis-majlis ilmu. Kalau lari daripada majlis ilmu, nanti akan jumpa lagi perkara yang sama. Jauhilah daripada kawan-kawan yang nak mengajak-ngajak semula, nak try semula, jangan. Walaupun dia kasi free, jangan. Dia kasi free itu nanti itu cuma pancing aja, umpan supaya lain kali datang dengan berbayar. Ini sebagai satu contoh lah orang yang tak gunakan fikiran. Sama lah juga dengan satu pasangan yang saya bicarakan, dah bercerai kali kedua, dah tinggal satu talak aja, dia nak balik lagi. Dan pihak suami itu dah mengakulah, dia kata tak akan lagi balik ke Pangkalan, tak akan lagi balik ke penagihan dadah. Tapi oleh kerana dah keluar tu tak pergi belajar agama, macam dia confident yang diri dia tu boleh mempertahan diri daripada mengambil dadah balik. Satu masa dia bergaduh. Jadi orang bergaduh tak berfikir. Kalau bergaduh berfikir, aku bergaduh ni beria-ia sangat, sedangkan aku nak baik ni dah kali terakhir. Ada fikir kan? Tak fikir itu. Fikirnya dah ke tepi, otaknya tu agaknya dah disumbat dengan, dah dihalang oleh perasaan marahnya, tinggal hatinya saja. Jadi kerana geram sangat dengan isterinya, dia pergi keluar rumah tu, dia cari kawan lama, pergi port lama. Port tu maknanya tempat dia berkumpul, port lama. Jumpa kawan-kawannya yang ada, yang masih berkeliaran kat luar. Dia kata, berikan saya yang mahal punya, aku tak mau yang murah-murah punya, bagi saya yang mahal punya, aku bayar, kata. Tengok, disangka dengan itu menyelesaikan masalah. Bila makan, bertambah mabuk, bertambah garang. Balik rumah, cari isteri, masuk rumah, betul pula rumah. Terus jatuhkan talak, dah kali ketiga. Lepas tu besok menyesal. Dia kata, saya tak perasan. Tapi saya tanya dengan dia, rumah tingkat berapa? Tingkat 3. Rumah corner ke tengah? Tengah. Betul masuk rumah? Betul. Betul isteri awak? Betul. Bukan rumah nyonya? Bukan. Kalau masuk rumah nyonya ke rumah Aci, itu lain cerita ya. Kalau rumah Aci, yang kau ceraikan kau Aci. Itu yang diceraikan isterinya. Jumpa isteri awak, kenal lagi je? Kenal lagi. Jadi itulah akibat tidak gunakan fikiran. Membuat keputusan bergantung kepada perasaan, ataupun bergantung kepada perasaan nafsu semata-mata. Tak boleh membawa kebaikan. So dalam Al-Quran menerangkan supaya fikir dalam Al-Quran mengingatkan kita banyak ayat yang mengingatkan afala yatawakkarun, afala yatadabbarun, afala banyak lagi ayat lain yang tak berapa jumlahnya pun saya tak tahu. Semua ingatkan kita, tidakkah kamu fikir, tidakkah kamu bertadabbur, tidakkah kamu memfikirkan sesuatu. Jadi semua selalu kita fikir. Jadi di mana-mana kita berada pun, selagi kita gunakan fikiran kita, akal kita untuk berfikir, maka insya-Allah kita selamat. Sebab bila kita berfikir itu ada dua. Satu, yang kita buat keputusan ini baik untuk kita dan keluarga kita, ataupun yang satu lagi tak baik untuk kita dan tak baik untuk keluarga kita. Ini mesti dua perkara yang ada dalam natijah berfikir itu, sama ada baik atau buruk. Kalau bagi orang yang ada iman, yang kenal Allah SWT, yang kenal hukum-hukum agama, tentulah sekali dia akan membuat satu keputusan yang sesuai dengan ajaran agama. Bagi orang yang kosong iman, imannya ada iman taklid je, orang beriman kepada Allah, dia beriman kepada Allah. Orang sembahyang, dia tak sembahyang. Hari raya dia sembahyang lah.
sembahyang 2 kali setahun. Hari raya puasa dia sembahyang, raya haji sembahyang, hari lain tak sembahyang. Jadi imannya iman taklid, buat ikut-ikut, atau imannya kerana mak bapaknya Islam, jadi dia lahir dalam Islam. Jadi tak kenal arti iman, tak kenal rukun iman yang sebanyak 6 perkara tu, tak kenal makna iman, apa, siapa Tuhan, apa peranan Allah, tak kenal dia. Jadi bila tak kenal, dia buat keputusan berpandukan pada diri dia sendiri, kononnya ini digunakan daripada hasil pemikirannya, pemikiran yang tak berasaskan kepada iman, bahaya sekali. Bahaya. Sebab itu sebaik-baiknya fikirlah sesuatu yang berdasarkan kepada agama. Keputusan yang kita buat pun berdasarkan kepada agama. Nabi SAW bersabda, aqrabukum minni yaumal qiyamah aktsarukum ju'an wa tafakkuran, yang artinya yang paling hampir di antara kamu kepadaku pada hari kiamat kelak ialah orang yang paling banyak berlapar, yakni berpuasa, dan orang yang paling banyak berfikir. Memang betul lah kalau kita tengok orang-orang Islam kita yang berkhidmat di masjid, sebahagiannya semua khidmat secara sukarela, yang memimpin persatuan secara sukarela. Jadi kita tabik hormat pada mereka lah, kerana mau gunakan fikiran tu terus menerus, dan mudah-mudahan orang ni diberikan kesihatan dan ketenangan oleh Allah sampai akhir hayat, supaya daya fikirannya tu dan hasil yang dipikirkan tu dapat berterusan digunakan oleh masyarakat Islam Singapura. Saya kagum kerana tengok orang-orang ni boleh berajin itu. Kalau saya dalam keadaan yang umur dan 70 lebih ini dah tak mampu nak buat demikian. Sikit-sikit boleh lah nak aktif kat sana, aktif sini dah tak boleh lagi lah, dah tak kuat tapi ada orang masih kuat. Memang sesuai lah dengan Allah pernah mengatakan dalam salah satu hadis yang saya tak ingat dia punya nasnya, katanya Allah melantik seseorang yang ada di dunia ini yang kerjanya membantu orang yang memerlukan. Allah akan memberikan pahala yang berterusan kepada orang ini. Jadi memang betul kalau kita tengok orang-orang yang aktif berdasarkan pada agama, maknanya sembahyang pun tak tinggal, hati tetap berlaku ihsan, tak gunakan kuasa untuk marah-marah orang, atau tak gunakan kuasa untuk membuat sesuatu keputusan yang tidak menyenangkan orang. Orang seperti inilah yang disayangi oleh Allah SWT dan akan diberikan kesihatan yang berterusan untuk diri dia terus menyambung memberikan khidmat kepada masyarakat sekelilingnya. Jadi kita bolehlah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah juga kurniakan kita sedemikian rupa dan kita buat sekadar yang termampu oleh kita. Di dalam suatu riwayat yang lain disebut yang paling afdal darjatnya di sisi Allah di antara kamu pada hari kiamat ialah orang yang panjang kelaparannya dan banyak berfikir. Sama juga dengan hadis yang pertama yang kita bacakan. Imam Miqdad bin Al-Aswad berkata, aku telah masuk menemui Abu Hurairah radhiyallahu an dan mendengarnya menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berfikir satu saat itu afdal daripada ibadat setahun. Ini bagi orang-orang yang pelajar-pelajar agama atau orang yang minat pada agama, tentulah dia beribadat tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Dia tak banyak lagi nak berfikir tentang kekuasaan Allah sebab dia dah belajar. Dah belajar sifat 20 dah cukup lah yang menunjukkan Allah tu berkuasa dan Allah mampu untuk buat sesuatu kepada dan dia ingat juga yang Allah tu adalah yang menjadikan diri kita dan menentukan hidup kita baik buruknya. Orang ni dah tak ingat apa-apa, dia ingat Allah berkuasa segala-galanya. Jadi tumpukan perhatiannya pada agama semata-mata. Yang kita nak cari ini adalah orang-orang yang masih belum lagi ingat kepada agama ni, yang masih lagi orang kata ingat suka-suka je dan sebagainya. Orang-orang seperti inilah yang kita nak kita harapkan bagaimana kita nak mengatasi mereka ini. Kata Nabi, berfikir satu saat itu afdal daripada ibadat setahun. Kemudian aku, yakni Miqdad bin Al-Aswad, masuk lagi menemui Ibnu Abbas dan mendengarnya menyebutkan sabda Nabi, berfikir satu saat itu lebih afdal daripada ibadat 70 tahun. Jadi ada beberapa versi yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ni yang didengar daripada Allah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan berfikir mengikut pandangan Islam. Jadi Allah dah kurniakan kita akal fikiran, gunakan akal itu untuk berfikir dan carilah sesuatu yang baik. Kita tengok orang-orang bangsa asing,
berjaya dalam pikirannya dalam berbagai-bagai bentuk. Dulu barangkali kalau kita nak rekod rakaman seperti saya hari ini, kita perlu pergi ke studio dengan apa, lampu yang besar, dengan kamera yang besar, baru bila boleh kita rakamkan. Tapi sekarang dengan kamera yang kecil je, dengan alat yang sederhana, boleh menyampaikan ke seluruh negara. Itulah kelebihan orang yang berfikir. Tapi apa nak buat, yang berfikir cara demikian bukan datang daripada orang Islam, tapi datang daripada orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam pun adalah manusia. Dia juga diberikan akal fikir oleh Allah SWT, tapi mereka mau bekerja, berusaha, mencari dan mencari, akhirnya dapat sesuatu yang baik. Diharapkan umat Islam sama-sama mau berusaha mencari dan mencari, walaupun dah ketinggalan jauh pun, sekurang-kurangnya adalah sesuatu yang dilahirkan ciptaannya itu, sebagaimana kita lihat dahulu ulama-ulama dulu yang membuat, menentukan ilmu algebra dan sebagainya, semua datang daripada ulama Islam. Malah ilmu perubatan pun datang daripada ulama Islam, tapi tak dikembangkan oleh orang Islam selepasnya, dikembangkan pula oleh orang-orang asing. Sampai sekarang kita juga yang dapat manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna kepada diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga kita dapat jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.